Belakang saya bercakap ini juga penuh sesak. Dan Tuanku Mizan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan mencuba dulu untuk diperkenalkan kepada barisan pemain-pemain yang akan diturunkan oleh kedua-dua pasukan untuk saingan Piala FA separuh masa pertama, yang pasti mendominasi di kawasan tengah ataupun Terengganu. Perjalanan 15 minit pertama cukup penting untuk mereka merencana sesuatu bagi pasukan Kelantan maupun pasukan Terengganu. Mana keupayaan Asyari untuk dibantu oleh Resyafiq umpamanya. Dan mereka telah selesai upacara memperkenalkan pemain-pemain untuk kedua-dua pasukan Terengganu dan juga Kelantan. Jadi kini masa yang ditunggu untuk kita saksikan 45 minit ceritanya yang cukup menarik. Khairul Fahmi Cemat, cerita AFF mungkin sudah dilupakan, baktinya kini untuk negeri. Akan dilakukan oleh kedua-dua pemain, kapten pasukan. Pasukan Kelantan adalah pasukan yang kira sudah 3 kali berturut-turut maju ke Bukit Jalil ini. Kita perhatikan barisan pemain Terengganu yang dapat dilihat sekarang ini. Mana Muhammad, Hadi Yahya dan juga Asyari dari pasukan Kelantan. Pada saya agak seimbang di bahagian serangan kerana Abdul Hadi Yahya dan juga Nur Syarul Izan Talaha adalah penjaring terbanyak setakat ini dalam liga. Kita perhatikan nombor 26 itu ialah pemain muda, iaitu Iswan Syaludin. Dia akan bertindak di bahagian tepi, mengambil alih tempat Nurul Izwan. Satu gandingan yang baik pada malam ini. Saya merasakan bahawa Nur Syarul akan bertindak seorang di depan, tetapi di belakangnya Badir Razi dan juga Nurul. Malam ini dia satu perlawanan yang berlainan dan dapat mereka menunjukkan satu prestasi yang baik. Maklum sajalah ini adalah final mereka yang sudah sekian lama tidak berakhir dalam final. Dimulakan sekarang di pertemuan antara Terengganu dan Kelantan untuk Piala FA bagi musim yang ke-21. Secara langsung kami bawakan dari Stadium Nasional di Bukit Jalil. Satu perlawanan menarik. Nomor 24 Zarul Fitri Ishak, pertahanan di sebelah kiri pasukan Kelantan yang lama tidak beraksi akibat kecederaan, dapat diturunkan kali ini. Terus dapat dikuasai sekarang oleh Terengganu. 21 di situ ialah pemain muda, iaitu Helmi Ramli. Nampaknya di kiri dan kanan pertahanan pasukan Terengganu, Helmi Ramli yang dipilih oleh Kiraja Gopal, Datuk Kiraja Gopal, dan Zubir Azmi yang dipilih oleh Ong Kim Sui untuk beraksi bagi pasukan Harimau Muda dan Harimau Belia. Berdasarkan kepada prestasi mereka yang baik dalam Liga Super, dan Helmi juga telah menunjukkan prestasi yang baik dalam Liga Super, dan ini satu pengalaman yang baru pada mereka berdua, dan saya harap mereka tidak dapat bermain dengan baik pada malam ini. Harus saja bermula perlawanan. Gerak yang cuba dilakukan oleh Kelantan sekarang ini cuba dipatahkan oleh Terengganu. Satu hantaran ke depan, cuba untuk mencari Hadi Yahya, pemain yang berasal dari Kelang Selangor, bermain untuk T-Team. Sebelum itu pernah bermain untuk Selangor, tetapi kini bermain untuk Terengganu. Satu penghijrahan anak muda yang mungkin. Abdul Hadi Yahya pernah juga bermain untuk Kuala Lumpur pada tahun 2009. Sebelum berhijrah ke pasukan T-Team. Dia memang seorang pemain yang cukup lincah di depan. Ya, kalau saya lihat permainan beliau semakin meningkat. Daripada dia melukis di Kuala Lumpur hinggalah sekarang dia semakin lama semakin meningkat. Nur Syarul dan Talaha sekarang ini cuba untuk melakukan gerak di situ. Hasilkan terang sudut yang pertama bagi perlawanan ini. Setelah dikeluarkan oleh Mas Lizam Yusof, Mas Lizam Muhammad. Tendangan sudut yang pertama perlawanan untuk pasukan Kelantan. Sorakan ke Muroh akan dilakukan Pia atau Badir Razi.
Saya rasa satu in swinger yang akan dilakukannya. Di depan, oh tidak, pendek saja. Dan terus bergerak sekarang ini Kelantan mencari ruang di tengah. Ruang untuk melakukan asakan di situ tidak berhasil. Dikeluarkan oleh pertahanan Terengganu serta merta, tapi tidak ada siapa di depan. Satu cubaan untuk bermain short corner tadi agak gagal disempurnakan dengan baik oleh Bandri Razi tadi. Tapi apapun pada saya perlawanan masih lagi begitu ketat antara satu pemain yang lain kerana kurang memberi ruang di antara satu sama lain. Wah. Nomor 16 yang kita saksikan Zubir Azmi yang dipilih oleh Ong Kim Sui untuk mencari pemain. Dia bermain secara sepenuh masa ketika bertemu dengan pasukan lawanan Olimpik baru-baru ini. Pasukan Cambodia. Satu antara cantik ke tengah dari Joseph Kalang kiri. Coba untuk mencari Manap Mamat dari Sarawak. Hadi bersedia sekarang untuk melakukan sesuatu. Perhatikan di sini bagaimana hantaran cantik, tapi berjaya dikeluarkan di situ oleh pertahanan pasukan Kelantan. Dari sudut yang kedua perlawanan, yang pertama untuk Terengganu, Joseph Kalanti papos terus ditangkap oleh Khairul Fahmi. Ujian pertama Khairul Fahmi nampak berjaya. Dengan kemas dia menangkap bola tersebut dan dapat melegakan keadaan. Tetapi masih lagi awal. Kalau kita lihat, belum lagi ada pasukan yang memimpin ataupun mengawal permainan. Syarul dan Talaha cuba hantar ke tengah untuk Izwan. Sudah dipatahkan. Kembali semula, tak berjaya lagi lepas. Kawalan yang cukup ketat dilakukan, walaupun Nurul Azwan Roya yang cuba bertindak. Dan sekarang yang cantik untuk Manap Mamat. Lontaran untuk pasukan Kelantan. Belakang sebelah Zarul Fitri dapat dirampas oleh Joseph Kalanti, mengejar semula dan mempentes. Zarul Fitri pernah bermain dengan Kedah sebelum kembali semula beraksi dengan pasukan Kelantan. Joseph Kalanti adalah pemain tambatan pada saya untuk pasukan Terengganu. Beliau harus diawasi dengan begitu rapi sekali kerana gerakan-gerakan dan larian-larian beliau amat bahaya untuk pasukan lawan. Akan percuma untuk pasukan Terengganu. Salah kira di situ. Akhirnya dirampas bola. Tapi dapat sekarang ini kepada Manap. Yang dipersalahkan. Yang dipersalahkan tadi ialah Hariahya. Tiga pemain nampak berkedudukan offside. Ya, jelas sekali kedudukan Abdul Khalid sebelum menerima bola adalah kedudukan offside. Subramaniam diberi tugas untuk mengawal Hadi Yahya nampaknya. Ya, betul. Sementara Farizal Misak pastinya untuk melakukan kawalan terhadap Manap Mamat. Dua ayam tampatan di bahagian depan pasukan Terengganu. Manap Hadi di situ sebenarnya nomor 14. Manap di tengah. Satu tackle bahaya untuk Nur Syarul dan Tazla yang dilakukan oleh Mas Lizam. Memberikan tendangan percuma kepada pasukan Kelantan. Dia telah menjaringkan 16 gol untuk Liga Super dan untuk KLFA. Nur Syahrul dan Talaha telah menjaringkan 2 gol setakat ini. Syahrul adalah penyerang yang berbahaya setakat ini dalam Liga Super dan menerogi penjaring terbanyak. Satu yang terbaik. Tak percaya meloloskan diri di situ. Hingga setakat ini belum jelas siapa yang bakal menguasai. Nampaknya Razif masih seimbang. Ya, belum lagi kita lihat mana-mana pasukan dapat melancarkan ataupun buat gerakan-gerakan yang menarik. Mas Lizam terus dibiarkan oleh Zarul Fitri untuk terangan gol. Bertindak sebagai pertahanan back kiri. Di kanan pula Daud Su. Dan di tengah Farizal Ismail S. Subramaniam bergantian melindungi Khairul Fahmi Jemat untuk pertahanan Kelantan.
Untuk Terengganu, Marzuki Yusof dan Mas Liza Muhammad di tengah. Helmi Remeli dari pasukan Harimau Kiraja Gobal berada di sebelah kanan, sementara sebelah kiri Zubir Azmi dari pasukan Harimau Muda Ong Kim Sui. Subra melorongkan keluar sebelum dapat dicabar di situ oleh Hadi. Satu pergerakan Ismail Faruqi, terus ke tengah. Banyak bola diberikan kepada Hadi Yahya. Nampaknya serangan pasukan Terengganu ketika ini ditumpukan terhadap Abdul Hadi Yahya. Walau macam mana pun masih lagi perlu mendapat sokongan-sokongan atau bantuan daripada rakan-rakan yang lain untuk memperbaiki lagi gerakan-gerakan mereka. Pada ketika inilah ketika di Kuala Terengganu, Kelantan menjaringkan gol pertama ketika mereka menang 3-0 hari Isnin lalu. Menit ke-9. Percaturan berbeza pastinya kali ini. Satu gerak menarik dilakukan oleh Terengganu. Coba dilarikan oleh Asyari yang nampak tenggelam sedikit. Dia cabar di situ oleh Daud Su. Dapat dirampas pula oleh Kelantan. Dari tengah coba hantar. Marzuki mengawal dan gagal. Tak nampak Asyari nampaknya. Banyak terlindung. Buat pertama kali tadi beliau menerima bola setelah seluruh bahagian serangan ditumpukan terhadap bahagian kanan pasukan Terengganu. Dan harus diingat juga Asyari Samsudin juga adalah pemain yang berpengalaman, yang berbahaya, yang boleh melakukan sesuatu yang boleh juga merubahkan keadaan hingga dapat menjadikan gol. Asyari menjaringkan 10 gol untuk Liga Super dan 4 untuk Piala FA bagi Terengganu. Dan satu gerak menarik sekarang ini. Hendak bercoba. Dari asakan yang dilakukan oleh Subra terhadap Mana Muhammad. Subra mana yang mendapatkan kuningan pertama pada malam ini di atas kesalahan tersebut. Kuning pertama perlawanan menjadi milik Subra. Farisham berganding dengan Subra. Farisham bukan Subra. Farisham Ismail. Terus tidak ada masalah untuk Khairul Fahmi Cemat. Agak jauh tendangan itu tadi yang cuba diarahkan terhadap Khairul Fahmi. Sekali lagi Terengganu menguasai. Coba dirampas di tengah di situ, tak berjaya oleh Izwan Salahuddin. Hantar ke depan, masih gagal untuk menghantar ke kawasan lawan bagi pasukan Terengganu yang terus diasak. Canturu juga nampak tenggelam di peringkat awal ini kerana banyak pergerakan berlaku di sebelah sini jika dibandingkan antara Asyari dan juga Canturu di sebelah sana. Satu pergerakan menarik akan dilakukan di sini. Masuk di situ oleh Izwan Salahuddin. Hantar ke tengah. Pampanan yang cuba dilakukan oleh Mario. Syahrul dan Talha gagal untuk melakukan turning. Dan agak jauh sedikit kawalan yang dilakukan ataupun turning yang dilakukan oleh Nur Syahrul tadi dapat dimatikan oleh penjaga gol pasukan Terengganu. Mana Maman. Dia setakat ini berjaya menghasilkan 11 gol Liga Super dan 2 untuk Piala FA. Hantar ke tengah Joseph Kalanti, dikawal rapi oleh pertahanan. Coba di tengah, pergerakan menarik, tidak terlalu kuat. Oh, nampaknya Ishak Salahuddin bermain di tengah pula sekarang ini. Ini satu perkembangan yang menarik. Perubahan dari segi taktikal saya rasa ataupun mungkin pemain-pemain Kelantan kerap menukar posisi mereka untuk menirukan pasukan lawan. Kalau dulu dia bermain sebagai sayap dan Nurul Azan Roya bermain di bahagian midfield, di bahagian sayap kiri atau di bahagian tengah, tapi kini bertukar pula dengan kembalinya Nurul Azwan. Salahuddin berpasangan dengan Nur Syahrul. Ya. Subra cari Nur Syahrul, Marzuki menanduk.
Nurul lawan Roya. Sarul Fitri di tengah. Masliza mengejar. Qadir Razi Pia di depannya. Akhirnya tampanan keluar. Maslizam juga pernah bermain pasukan kebangsaan bersama dengan Marzuki. Dia dipersalahkan menghasilkan jaringan antara yang dilakukannya dan Dikawal rapi Nur Syahrul pada malam ini. Ada saja pemain pertahanan cuba untuk menghalang beliau daripada mendapat bola. Dan ini harus dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Terengganu jika mereka ingin membendung ataupun mengurangkan gerakan-gerakan bahaya daripada pasukan Kelantan. Tendangan gol Sarbina Alawi. Tanduk di situ oleh Asyari. Coba mencari mana. Sudah dikeluarkan oleh Farisan. Bagaimana kali ini? Peluang tepat sekarang untuk Asyari dan Talha mencari ruang. Dapat mengecek, tidak percaya lepas dari kawalan. Tidak ada tekanan yang dilakukan oleh pertahanan. Dia jatuh sendiri. Tidak ada kesalahan Marzuki di situ. Tepat keputusan Hafiz. Saya rasa awal tadi adalah kesilapan daripada Marzuki Yusof, sebabkan Nur Syahrul mudah saja mendapat bola tersebut. Kalau kita lihat tadi, inilah gerak selepas itu di mana Nurul Azwan Roya yang cuba untuk melakukan hantaran tapi telah keluar dari permainan. Ini dia gerak yang saya katakan, bagaimana Marzuki akhirnya percaya menghalang, tapi Nurul nampaknya Nur Syahrul yang menolak Marzuki. apapun adalah keputusan pengadil harus dihormati. Beliau berada di tempat tersebut lebih dekat, lebih tahu. Syakir di tengah cuba untuk mencari di situ. Iswan Salahuddin tak percaya. Bagaimana kali ini Daud Su pula marah, tapi telah percaya dikeluarkan. Nampaknya pasukan Kelantan telah mula mengasak ke kubu pasukan Terengganu, tapi belum ada lagi hantaran-hantaran atau gerakan-gerakan kemas yang boleh kita lihat. Joseph Kalangti dapat dirampas di tengah oleh Syakir. Syakir cuba dihalang, berjaya menghantar ke seberang sana. Satu pergerakan menarik, tapi akhirnya berjaya ditanduk oleh Marzuki. Peluang sekarang ini untuk Manaf. 3 lawan 3 sekarang. Manaf tak berjaya hantar di situ kepada Hadi. Dan dapat dirampas pula oleh Terengganu. Gerak yang menarik, terupas. Satu tindakan kemas yang dilakukan Satu teknik yang cantik oleh Subramaniam tadi terhadap Abdul Manaf. Bersih. Serangan balas yang agak bahaya daripada pasukan Terengganu, namun dapat dikawal oleh pertahanan pasukan Kelantan. Canturu lepas dari kawalan pemain nombor 16 Zubir Azmi. Masih lagi Canturu. Cuba hantar kepada Nur Syahrul, tapi dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Terengganu. Apa yang saya lihat di sini ialah pemain pertahanan pasukan Terengganu agak gopoh dengan membuat first time tackling yang saya agak bahaya, yang mana tidak dapat bola tersebut, tapi dapat diteruskan larian bersama bola oleh pemain-pemain Kelantan atau penyerang pasukan Kelantan. Terengganu sekarang menguasai. Su mengawal kemas pertahanan di sebelah kiri, di sebelah kanan pasukan Kelantan. Satu gerak Daud Su, Asyari berada di situ yang sentiasa mengawal kemas Daud Su. Ke belakang Subra untuk Karofangi. Kuat coba mencari Nurul Azwan Roya, tapi ditanduk keluar di situ oleh Helmi Remeli.
Syafiq di tengah. Kawalan semula oleh Kelantan. Syakir diberikan kepada Canturu. Canturu cuba masuk dalam kawasan penalti. Serta merta Bahaya kawalan gerakan dilakukan. tersebut. Canturu dapat melepaskan diri daripada Zubir tadi. Zubir harus berhati-hati kerana Canturu mempunyai kepantasan. Dan kalau beliau diberi ruang, mungkin akan lebih bahaya keadaan pintu gol pasukan Terengganu. Nasib baik ada Syari tadi menyelamatkan keadaan yang turun ke bawah. Ya, nasib baik di Asyari membantu. Lontaran Daudsu. Mas Lisam sentiasa mengawal di situ. Nur Syahrul. Pada kali ini Asyari. Tidak ada pemain Terengganu nampaknya berada di depan. Dapat Mas Lisam. Mereka cuba membantu bergerak. Juga tak lepas. Satu hantaran di tengah Nur Syahrul di antara 3 pemain Terengganu yang berada berhampiran dengannya. Nampaknya pertahanan Terengganu mengawal Ali Yahya begitu ketat sekali. Dan apa perlu Ali Yahya buat adalah perlu mengawal bola dengan baik. Dan juga sokongan-sokongan pemain juga perlu cepat supaya beliau tidak kehilangan bola. Terengganu kembali mengatur gerak. Dari Asyari cantik. 2 pemain pasukan Terengganu berada di situ. Terlepas oleh tangkapan yang cuba dilakukan oleh Satu hantaran baik daripada Asyari Samsudin tadi yang menewaskan barisan pertahanan pasukan Kelantan yang hampir dapat menjadikan gol. Manap dan juga Hadi berada di depan. Ya, Berdepan betul. dengan Khairul Fahmi saja tadi. Mereka agak lewat untuk mengambil kesempatan tersebut. Joseph Kalangti. Terlepas pada awalnya tapi dapat disambut semula oleh Khairul Fahmi. Kita perhatikan di sini bagaimana melintang di depan jauh dari Khairul Fahmi yang terpaksa menendang saja bola itu sebelum datang di situ Joseph Kalangti. Farisha. Mas Lisam. Terus kepada Hadi. Manap Mamat sebenarnya berada di situ. Dan di tengah kawalan Terengganu. Cantik diberikan peluang sekarang ini untuk Hadi Yahya. Sayang sekali satu jami yang menarik Satu peluang yang menarik yang diselesaikan oleh Abdul Hadi Yahya tadi, yang mana hampir-hampir dapat menjadikan gol pertama pada malam ini. Satu lorangan yang baik daripada bahagian kanan Terengganu tadi. Cantik Satu jami yang jami yang dilakukan oleh dilakukan Manap. oleh Manaf. Beliau tahu beliau dalam keadaan offside dan membiarkan kepada Abdul Hadi Yahya. Nama malangnya Abdul Hadi gagal untuk menyempurnakan keadaan tersebut. Daudsu hantar kepada Canturu. Dapat dikawal sekali lagi oleh pasukan Terengganu. Asyari sekarang ini dari sebelah tepi mencari ruang ke tengah. Tak percaya menghantarnya. Kawalan Daudsu yang begitu ketat terhadap dirinya. Hampir-hampir Terengganu memecah kebuntuan jaringan. Ahmad Faruqi terlepas pula bola di situ. Kelantan cuba untuk melakukan asakan. Subra antara panjang cuba mencari Nurul Azan Roya. Lepas Nurul Azan Roya menanti di tengah. Dan gerak yang menarik terlepas di situ termasuk Izwan dan Nurul Syahrul Idran Talaha. Akhirnya terlepas peluang keemasan bagi pasukan Kelantan sebentar tadi. Khairul Fahmi antara jauh. Nurul Azwan Roya tak percaya menanduk. Agak terbuka sekarang permainan kedua pasukan, di mana pasukan Terengganu nampak lebih bahaya pada saat ini, yang mana mereka mengepalai saringan serangan kedua pasukan ini.
Suki Bernardo, Joseph Kalangti, Saru Fitri coba mengawal, ditenang keluar oleh Joseph Kalangti. Amanit bau oleh Irfan Bakti dari Perlis, datang dari Sarawak. Terkena tangan Nur Syahrul tadi apabila beliau cuba menahan bola tersebut. Nampaknya beliau belum dapat lagi sentuhan-sentuhan ataupun bantuan-bantuan yang menarik daripada rakan-rakan yang lain. Jangan saja dikawal rapi oleh pertahanan pasukan Terengganu. Ini Nur Syahrul dan lepas dari Mas Lizam, tapi mencari garisan tepi. Lagi lontar. Belakang ditanduk dari situ. Peluang untuk Nurul Islam. Nur Syahrul dijatuhkan oleh Mas Lizam di luar kotak penalti. Dengan percuma pertama untuk pasukan Kelantan di atas kotak penalti setelah Mas Lizam tadi menjatuhkan Nur Syahrul. Peluang sekarang ini untuk pasukan Kelantan melakukan servis. Badi Ratli pastinya boleh melakukan tendangan terus dari cara begini atau ruang begini, saya rasa. Benteng dibina empat pemain. Yang menarik. Badi Ratli terlalu tinggi. Sia-sia peluang kemasan itu. Jauh sekali daripada sasaran. Namun ini amaran awal kepada pasukan Terengganu bahawa jangan memberikan tendangan sudut atau percuma kepada pasukan Kelantan. 9 gol Liga Super dan 3 gol Piala FA dihasilkan oleh Badri Ratzi yang berusia 26 tahun. Mainan bermula di bawah Abdurrahman Ibrahim bersama TMB Kelantan 7 tahun lalu. Chantoro. Tackle. Nabi Yusuf terhadap Iswan Salahuddin. Kapten pasukan Terengganu yang mengebar jauh. Bekas pemain kebangsaan ini perhatikan bagaimana tackle bersih yang dilakukannya. Dia mencari bola, bukan orang. Ya benar, tetapi mungkin terkena kaki Izzuan tadi yang menyebabkan beliau agak yang terjatuh tadi agak keras. Mungkin tackle yang dilakukan oleh Mazuki. Sekali lagi Izzuan. Daud Su. Semula coba dihantar di situ kepada Izzuan yang coba marah, akhirnya terperangkap. Marzuki juga berada di situ. Dan Badi Ratzi sekarang dicoba kepada Nur Syahrul. Ditampar sedikit, terkena Nur Syahrul dan bagaimana tak diteruskan oleh Rasan Hoya. Lontaran untuk pasukan Terengganu diambil oleh Helmi Romeli. Keluar sekali lagi, lontaran lagi untuk Helmi Romeli. Pantas Nurul mengawal Helmi tadi. Joseph Kalangti dirampas oleh Nurul Azwar Hoya. Bisa dibunyikan. Satu tackle yang dilakukan oleh Pak Nurul Roya tadi terkena kaki kasut baru Ben Faruqi yang dipakai oleh Joseph Kalangti. Nampaknya Ismail Faruqi mungkin tak saiz tak ada agaknya kerana dia yang tidak memakai kasut yang diberikan oleh seorang dermawan kepada pasukan Terengganu. Saya rasa satu perkembangan yang menarik. Kasut warna putih. Joseph Kalangti. Haji Irfan Bakti 52 tahun usianya. Jurulatih remaja kebangsaan ketika dulu di mana berjaya memenangi Piala Kemerdekaan Vietnam sebelum menjadi jurulatih ke-9 Pulau Pinang TMFC Persija di Jakarta, Perlis dan kemudian kini bersama dengan Terengganu. Nampak
bawa di situ dengan baik. Balik Kelantan. Terengganu kekurangan seorang pemain sekarang. Joseph sekarang masih lagi di tepi di padang di merawatan. Lepas lagi Nurul Azharwaya cuba untuk mengatur gerak ke tengah, percaya ditanduk kemas di situ oleh Mas Lizam atau Marzuki. Dapat diselamatkan oleh Marzuki Yusof tadi. Kalau tidak menunggu di situ Nur Belum Syahrul. menarik daripada Nurul Azwan tadi. Ini dia bagaimana dia masuk hantaran, tapi Marzuki nampaknya membaca gerak itu dengan Hantaran baik. Nurul Azwan Roya agak tidak tepat kepada sasaran. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, pemain pertahanan Terengganu harus berhati-hati kerana mereka sering kali membuat first time tackling yang mana mudah ditewaskan oleh pemain penyerang Kelantan. Serangan gol. Syakir Citoro tak lepas, tapi dia besarkan di situ. Ismail Faruqi tak silap saya, atau Asyari. Daud Su dengan lontaran untuk pasukan Kelantan. Masuk ke final PLFA untuk kali yang kedua setelah tewas kepada Selangor. Sebelum ini bagaimana kali lemah tendangan yang cuba. Antara yang menarik Bani tadi kepada Izzuan Salahuddin, tetapi lembatan beliau tidak tepat tetapi kurang agak lemah. Jadi curi kemas Adi Razi. Kalau kita lihat setiap kali Hadiah yang mendapat bola, 3 atau 4 pemain pertahanan Kelantan mengurumini beliau. Nurul Roya bertegak arah sekarang ini, serangan dari kanan ke kiri, ke belakang sedikit dan terus ke belakang lagi untuk Subra. Zairo Joseph Kalangti ngebut di situ dengan Nur Syahrul Talaha. Irfan Bakti seperti biasa tidak pernah duduk siap, sentiasa dalam keadaan berdiri, mencerit dan sebagainya. Itulah karakter sebenarnya. Ya, benar. Dan mulutnya pasti mengunyah. Satu asakan juga dilakukan Hadi Yahya. Di depannya sekarang ini Daud Su coba masuk ke tengah. Dan bantuan terutama Adi memegang bola. Asyari, tapi sekali lagi Manaf berkedudukan offside. Ya, terlalu awal beliau melepasi barisan pertahanan pasukan Terengganu. Banyak kali Manaf, 3-4 kali Ya, kedudukan offside. kerana beliau terlalu awal berada di belakang barisan pertahanan dan beliau lambat naik untuk mendapat bola. Joseph Kalangti diberikan ke belakang untuk Helmi Remeli. Di tengah Syafiq. Helmi Remeli semula, hantar lagi ke depan Manaf. Coba untuk Asyari. Dapat sekarang ini Hadi dan Asyari bergandengan sekarang ini. Coba masuk dalam kawasan penalti. Akhirnya hanya memberikan sudut. Setelah Sakan terjadi halang di situ oleh Farisham Ismail. Dapat dipatahkan oleh Farisham Ismail tadi. Gerakan solo yang cuba dilakukan oleh Asyari Samsudin. Kita perhatikan dalam tang di sini bagaimana gandengan Asyari dan juga Manaf Mamat. Tapi berjaya dikeluarkan oleh Farisham. Ismail Faruqi di tengah, tumbuk di situ oleh Syahrul Fahmi. Nur Syahrul turun ke bawah. Nur Syahrul juga ke bawah untuk membantu pertahanan benteng pasukan beliau. Santoro berlaga tadi dengan Manaf. Masih seimbang kelihatan sekarang. Ya, benar, agak seimbang. Dan juga saya rasa agak terbuka sedikit permainan di mana kedua pasukan dapat melancarkan serangan mereka dengan baik, tetapi belum lagi mendapat peluang-peluang yang jelas yang boleh menjadikan gol. Manaf menerima kad kuning kedua perlawanan setelah Farisham Ismail.
Santoro terpaksa diusung. Permainan tidak boleh dilengahkan. Kalau mau merawat kecederaan di luar padang, tapi tidak mungkin ditukarkan pada saat ini. Ya, benar. Dia masih diperlukan di bagian Tidak sayap. dibenarkan merawat pemain di dalam padang. Satu Terengganu, satu Kelantan kad kuning, satu Farisham Ismail, satu lagi Mana Mama. Oh, tamparan di tengah dilakukan oleh Syafiq. Berikan pada Subi Razmi. Daud Su datang menerpa. Marsuki, hantaran panjang yang dilakukannya. Terus kepada penjaga gol Arubani. Subra, hantaran jauh. Nurul Azwan Roya, Syakir akhirnya kehilangan bola, dapat dirampas Terengganu. Gerak yang dilakukan oleh Maraf sekarang ini, coba untuk melakukan asakan dari tengah. Ismail Faruqi sudah naik ke atas sebentar tadi, tapi dapat dipatahkan oleh pertahanan. Cedera pula di situ. Mana yang tersebut yang terbaring? Mana Mamat. Oh, saya rasa satu tackling yang cukup Bahaya keras oleh dilakukan. Subra. Ya, bahaya. Dua kaki sepatutnya, itu adalah satu kesalahan. Dua kaki tadi yang mana seharusnya beliau mendapat kad kuning ataupun kekurangnya tendangan percuma untuk pasukan Terengganu. Subramaniam. Satu tackling yang bahaya di situ tadi. Abdul Mana Mamat berusia 24 tahun, 11 gol Liga Super dan 2 untuk Piala FA. Kesempatan ini digunakan oleh pemain untuk menghirup minuman. Hadi. Hadi setakat ini menjaringkan 15 gol. Hanya 1 gol kurang dari jaringan dilakukan oleh Nocharul Lantala untuk Liga Super. Tapi Piala FA dia dengan 3 gol. Nur Syahrul dengan 2 gol. Jadi keseluruhan mereka menjaringkan 18 gol kedua-duanya untuk musim ini. Setakat ini mungkin ada tambahan malam ini. Izwan dikeluarkan oleh Nur Azwan Roya. Nomor 21 di sini Helmi Ramali. Nurul 5 tahun beraksi untuk pasukan Johor FC sebelum kembali ke pangkuan Kelantan. Pemain yang dipanggil awal. Dia bersama Wan Rohami Ismail yang jarang diturunkan dari pasukan. Advantage oleh pengadil tadi. Tak percaya lagi Syarif. Ada pemain yang cedera di tengah padang. Mana Mamat bertempung di Saya situ. rasa pengadil harusnya memberikan Daud Su. ya memberikan Late tendangan tackle yang percuma dilakukan. tadi, walaupun beliau memberikan advantage, harus memberi amaran kepada Dausu kerana late tackle yang dilakukan terhadap Mamat. 2 kali Mamat dikasari. Mana Mamat. Dia bermain untuk pasukan skuad Sukan C kita yang berjaya memenangi pingat emas. Walaupun tidak ada dan senarai pemain untuk pasukan Bangsaan ataupun pasukan Harimau Melaya sekarang ini. Sarbina Alawi pasti mengingati kekalahan 0-3. Saya rasa sudah pulih semangatnya. Ismail Faruqi. Dia adalah merupakan seorang pemain yang cukup kreatif di bagian Ya, tengah. betul. Beliau yang sedang meningkat naik bersama pasukan Terengganu. Kalau kita lihat di awal musim, beliau tidak jarang bermain. Dan cedera. sekarang ini yang kerap nampaknya telah meningkatkan potensi beliau. Dan kalau kita lihat ni, beliau tidak begitu gugup ataupun nervous ketika bermain dalam keadaan yang besar final ini. Ya. Beliau juga dapat menjadikan gol-gol yang menarik kalau kita Ya. lihat dalam Liga Super. Cara permainan yang mengingatkan saya kepada Azizul Abu Hanifah di bagian midfield. Satu ketika merupakan pemain midfield andalan kita.
Aida Ismail Faruqi diberikan kepada Asyari. Hantaran panjang Asyari, coba untuk ada di sini. Joseph Kalangti, Subra akhirnya mengawal tapi tak ke mana. Hadi, Joseph Kalangti kembali semula ke dalam padang, tapi telah pun keluar dari permainan untuk lontaran. Saro lama tidak beraksi kerana kecederaan, pulih untuk final. Daud Su di seberang sana, regular. Seorang lagi pemain yang dibawa dari Johor FC, tapi setahun lebih awal jika dibandingkan dengan Nurul Azan Roya. Di tengah, Hadi semula sudah dirampas. Agak lambat tadi Hadi untuk mendapatkan bola tersebut, hantaran daripada Joseph Kalang. Helmi Ramali, Syafiq percaya hantar ke tengah. Manaf cuba memberikan kepada Hadi, salah pula kiri kanan di mana nak dihantar. Bola tersebut yang dihantar oleh Manaf ke arah ke belakang. Bagaimana dengan Helmi Ramali? Tak berjalan lepas. Telah diasak di situ oleh Nurul Azan Roya. Mengampakkan sedikit kecederaan. Nur Syahrul Indah Talaha dapat diberikan di situ kepada Izwan ke tengah dan mula bergerak Badri Razi. Badri dihalang dan diasak oleh Manaf. Apa terjadi? Dia perlu ditenangkan dari pengadil Nafis Abdul Wahab. Sementara itu saya rasa apa yang dilakukan oleh Manaf ialah menunjukkan bahawa Helmi Ramli mengalami kecederaan. Dia melihat Helmi Ramli tindakan permainan diberhentikan untuk memberikan perawatan. Mungkin Pia tak sedar kan? Ya, mungkin pengadil tidak sedar akan keadaan tersebut, dan juga pemain Kelantan juga tidak sedar akan keadaan tersebut. Tengah bercuba untuk pasukan Kelantan. Pia Zairo ke belakang untuk Syakir. Syakir untuk Nur Syahrul dan Talaha. Gerak yang cuba dilakukan di situ oleh Nurul Azwan. Su Supra. Dapat di sini bagaimana dengan Izwan. Berjaya untuk Badri Razi dan diberikan kepada Nur Syahrul dan Talaha mencari ruang. Jadi tepis oleh penjaga gol. Satu cubaan yang menarik oleh Nur Syahrul tadi dapat diselamatkan oleh Nagbini. Satu gerakan yang menarik daripada pasukan Kelantan. Lagi sekali ulang tayang Nur Syahrul dan Talaha. Satu cubaan yang menarik, bahaya, tetapi tepat ke penjaga gol. Dalam sudut hasil dari gerak itu tadi dilakukan oleh Badri Razi. Antar rendah. Terkena palang gol atau tiang gol. Jangan gol. Setelah beliau senyap buat seketika, tapi cubaan yang beliau ubah tadi amat menarik sekali, yang hampir memecah kebuntuan. Dan Terengganu harus berhati-hati, tak boleh membiarkan Nur Syahrul bebas bergerak. Tak berjalan lepas Terengganu. Dikawal semula oleh Kelantan. Nur Syahrul dan Talaha terlepas bola. Dapat rampas oleh Ismail Faruqi. Terus ke depan Manaf. Bola mengatur gerak di sini adalah Helmi Ramli. Nurul Azwan Roya diatasi. Manaf semula hantar sedikit ke belakang. Ismail Faruqi hantar kepada Joseph Kalangti. Dan di situ Helmi tak percaya hantar, tapi dapat semula Joseph Kalangti. Bagaimana kali ini? Terus kepada penjaga gol. Tampanan. Bahaya. Tampanan Khairul Fahmi hampir jaringan. Khairul Fahmi kurang kemas tamparan yang beliau lakukan tersebut, yang hampir disudahi oleh Asyari Samsudin tadi. Beliau agak casual tadi dan tidak menyangka Asyari ada di belakang. Wujudlah tersasar jauh daripada pintu gol beliau tadi. Marzuki Bernardo. Daud Su. Badri Razi
Masih cantik hantar di sini kepada Izwan. Izwan macam apa terjadi Izwan? Sepatutnya lebih dulu melakukan tendangan. Ya, betul. Crossing. Terlalu jauh beliau mengambil bola tersebut ataupun terlalu lama beliau membiarkan bola tersebut berterusan. Saya rasa beliau dah harus keadaan begini beliau sudah boleh menyudahkan peluang tersebut. Saya rasa sentuhan beliau agak jauh. Saya rasa pertemuan kakinya yang terpaksa betul, menolak betul, bola betul. itu ke depan tadi. Terlalu jauh daripada kaki beliau. Akibat dari sentuhan atau salah langkah kakinya tadi. Benar. Sentuhan beliau agak jauh sayang sikit sekali. tadi. Dia menunjukkan persembahan menarik pemain yang baru benar. berusia 20 tahun dari Piala Presiden Kelantan. Satu peluang yang menarik tadi agak terbuka, tetapi mungkin kekurangan pengalaman beliau bermain dalam keadaan begini. Masih 0-0 43 minit. Terengganu bertemu Kelantan. Final Piala FA edisi ke-22. Ini dia peluang bagaimana Izwan tadi mempunyai ruang dan disitulah dikecewa. Di sini perhatikan kakinya. Ya. Dari Sentuhan yang beliau lakukan sudah jauh daripada sasaran. Dia boleh melakukan on the run tadi. Betul. Tapi nampaknya dia cuba untuk menolak satu step lagi dan baru untuk melakukan on the run. Nah, itu menyebabkan tertutup peluang untuk beliau ataupun sudut angle yang mana yang boleh menjadikan gol. Mas Lizam pula melakukan kecederaan sekarang ini. Cedera di bahagian lutut. Pemain bahagian tengah Irfan Bakti Abu Salim. Dan inilah sebahagian dari penyokong-penyokong Kelantan. Ada yang bertolak malam tadi, ada yang subuh, ada sedikit tapi pagi sampai di sini waktu tengah hari atau pukul 2 petang. Duduk ramai-ramai di stadium ini. Jadi sejak tengah hari tadi stadium ini sebenarnya dengan kelompok penyokong-penyokong Kelantan dan Terengganu. Saya rasa penyokong-penyokong Kelantan adalah penyokong yang terbaik di negara kita. Ke mana saja atau di mana saja pasukan mereka bermain, mereka tetap memberi sokongan. Rencahnya pasukan sedang berada di atas. Pasukan yang sedang pasukan mereka berada di atas. Sokongan itu amatlah diperlukan dan saya rasa apa yang mereka lakukan itu tepat sekali. 2 minit masa tambahan. Nampaknya serangan beralih kepada pasukan Kelantan pula setakat ini. Kelantan mengatur gerak. Kalau kita lihat belum ada kedua pasukan mana yang mendominasi permainan. Ya, masih sabar rata. Serang di balas serangan. Cari Nur Syahrul. Akhirnya bagaimana? Tendangan gol. Nur Syahrul baru 2 hari menyambut hari jadi. Maukan jaringan untuk lebih memeriahkan lagi hari jadi katanya. Tendangan sudut dapat dimiliki. Syafiq dan juga Hadi mencari penghalang. Bukan tendangan sudut tapi tendangan percuma. Di luar kotak penalti. Nurul Azwan Roya bersedia. Subramaniam sudah naik ke atas. Dikawal di situ oleh Helmi Ramali. Di mana Nur Syahrul Idlan Talha di situ. Marzuki menjadi pengawalnya. Mas Lizam juga turut berada untuk mengawal. Tantukan ataupun pukulan Sampan pula oleh Sarbini. tampanan dari Sarbini tidak begitu baik sebenarnya. Apapun dapat ditenangkan pertahanan pasukan Terengganu. Perhatikan dari Nurul. Itu dia. Dia mau memukul saja bola itu, bukan menangkap tadi. Mungkin agak lambat sedikit beliau ataupun timing beliau telah terjejas tadi. Dan tidak ke depan pukulannya, tapi ke belakang. Hampir terlepas. Agak bahaya. Hadi dikawal oleh Farisham. 47 menit. 2 menit masa tambahan berakhir. Jadi kedudukan 0-0. Walaupun bermain cukup menarik sebenarnya. Sama rata antara kedua pasukan. Razif melihat separuh masa yang pertama. Kita menunggu gol yang pertama. Walaupun kedua pasukan mempunyai peluang untuk menjadikan gol. Dan kita lihat kedua pasukan
percubaan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Pia. Bagi pasukan Terengganu juga langsung saya rasa tidak ada percubaan dari jarak jauh yang dilakukan menguji kekebalan Khairul Fahmi Syekmat untuk separuh masa yang pertama tadi. Setakat ini saya rasa anda di rumah juga pasti berpuas hati dengan aksi yang dipertontonkan. Cuma sedikit aksi-aksi kasar yang dipertontonkan mungkin kurang untuk kita saksikan, kurang menarik untuk kita saksikan. Sambil Nafis Abdul Wahab juga pengadil perlawanan setakat ini boleh dikatakan boleh berada dalam kedudukan yang selamat walaupun tindakan pertukaran pemain saya rasa. Kemungkinan juga. Dimulakan separuh masa yang kedua 0-0 setelah 45 minit. Terengganu mula untuk melakukan gerak menuju jam Kalangti tapi telah pun dihalang oleh Kelantan. Yang mengatur gerak dari sebelah kiri, hantar ke tengah. Cari Nurul Azwan Roya tidak berhasil. Dan di situlah Helmi Remeli. Aman tahanan di sebelah kanan. Di tengah Manaf Syafiq memberikan kepada Syari di tengah semula. Terlepas di situ. Akhirnya dapat rampas bola Badri Razi. Mula mengatur gerak di sini musuh Nurul Azwan Roya. Di tengah Badri semula. Syahrul di seberang sana. Mungkin tidak dikelihatan oleh Badri sana di Syahrul terdapat Sri di sana. Tak ada siapa yang mengawalnya. Ya, tak ada orang mengawalnya. Hadi Asyari terjatuh. Daud Su serta merta dapat dikawal semula Syafiq. Di tengah pergerakan terus dilakukan oleh pasukan Terengganu tapi terhalang. Dan kali ini Canturu pula mengatur gerak. Dikejar oleh Asyari. Masih lagi berlega di tengah. Akhirnya untuk lontaran bagi pasukan Kelantan setelah ditenang keluar oleh Mana Mamat. Syarul Fitri, Subra, Farisham. Subra semula. 4 pertahanan Kelantan termasuk Daud Su yang berada di kanan. Cuba hantar kepada Nur Syahrul dan Talaha. Syakir. Ini dia Daud Su. Percaya mengawal. Dapat di situ dirampas oleh Asyari. Sekarang ni mengatur gerak berseorangan. Asyari mencuba. Lemah tendangan yang dilakukannya. Agak jauh. Satu curian yang baik dirampas daripada Canturu tadi. Dan apa yang dilakukan oleh Asyari cuba bermain solo. Dan saya kira agak liar ataupun agak jauh cubaan beliau tadi. Tetapi dari luar kotak yang penalti. baik. Asyari. Pemain yang tidak dapat beraksi ketika mereka bertemu di Kuala Terengganu 6 hari lalu. Inilah penyokong-penyokong Terengganu membelah pancaran Tidu Wangsa pada sebelah pagi tadi. Terjatuh Nurul Azwan Roya, marah kepada Ismail Faruqi. Dan Ismail Faruqi dilangkan kad kuning ketiga perlawanan ini. Sudah 2 kad kuning untuk pasukan Terengganu. Sebelum ini Mana Mamat. Ismail Faruqi. Dia juga sengaja menjatuhkan Nurul Azwan Roya tadi. Kita perhatikan sekali lagi kakinya menguis di situ. Betul. Dan itu adalah kesalahan kad kuning. Kaki kirinya menguis kaki kanan Nurul Azwan Roya. Kita percoba kepada Kelantan. Syarul Fitri. Macam Rabi pula. Mungkin terus kena. Tengah tajokan. Sayang sekali. Jadi Canturu Badri tadi. Tetapi tandukan beliau melepasi palang gol. Satu antara yang baik daripada Syarul Fitri. 2 pemain cuba menghalangnya. Ya. Nombor 16 dan nombor 15 Mas Lisam. Agak terbuka peluang ini tadi. Kalau kita lihat hasil daripada tendangan percuma. Dari pihak hampir-hampir mencari sasaran.
Kota Terengganu. Helmi Ramli lagi. Akhirnya ke belakang untuk Marzuki. Hantaran jauh Marzuki, berjaya menjumpai Sarudin. Asyari ke tengah. Tak berjaya lepas di situ Manaf. Tapi dapat kawalan Terengganu lagi. Tapi masih gagal untuk meneruskan kemarahan. Terpaksa bantuan dari belakang digunakan. Mas Lisam hantar lagi ke depan. Telah pun offside di situ. Offside Abdul Manaf tadi. Satu clearance yang mencari Abdul Manaf yang dilakukan oleh Marzuki Yusof. Malangnya Abdul Manaf berada dalam kedudukan offside. Itu yang saya cakap tadi, separuh masa pertama Abdul Manaf begitu lambat untuk kembali ke kawasan permainan. Itu yang menyebabkan jika bola datang, beliau berada dalam kedudukan offside. Sejak tahun 2004 bila Perak menewaskan pasukan Terengganu dalam masa tambahan 3-0. Ketiga-tiga jaringan dilakukan oleh pasukan Perak di masa kecederaan. 2 dari Khalid, 1 dari Lucia Gauf. 4 dari 5 perlawanan akhir berakhir dengan masa tambahan. Dan peluang sekarang ini pasukan Terengganu. Bagaimana kali ini? Ramli dan tak berjaya. Tendangan yang coba dilakukan di situ gagal oleh Ismail Faruqi. Dan peluang sekarang untuk Kelantan mengatur gerak. Adi Razi marah ke atas, colokan yang tidak menjadi, tapi masih lagi dapat kawalan di situ. Syahrul kembali semula. Berjaya untuk meneruskan kemarahan. Syakir hantar sedikit ke belakang. Saropitri, Subra, semula kepada Saro. Zairul, bukan Zairo. Zairo bermain untuk Titi sekarang ini. Terengganu. Zairo salah ni. Kita perhatikan di sini bagaimana peluang keemasan yang dimiliki di sebentar tadi oleh Mana Mamat. Dan di sinilah tendangan Ismail Faruqi yang nampaknya terkena angin saja. Tampanan yang dilakukan oleh Helmi. First timer yang coba dilakukan tak berhasil. Syekh Ahmad Tajuddin State. Apa terjadi sebenarnya? Tidak pasti apa yang berlaku di tengah padang sekarang ini. Mungkin ada palingan objek ya. Permainan dihentikan seketika. Kita coba dapatkan pengesahan apa yang terjadi sebenarnya, yang mengakibatkan Nafis Abdul Wahab terpaksa memberhentikan permainan. Syekh Ahmad Tajuddin nampaknya penolong pengurus Terengganu. Mungkin pancaran laser, saya ingat. Tidak pasti. Mungkin pengurus pasukan Terengganu menyedari apa yang berlaku di tengah padang. Ya, Kemungkinan dihentikan seketika permainan yang boleh mengganggu pada permainan. menit ke-52. Pengakhir pertandingan Nafis Abdul Wahab dibantu oleh Azman Ismail dan Harif Rahman. Inilah sebahagian dari penonton-penonton Kelantan, lebih sedikit dibandingkan dengan penonton Terengganu. Tapi keseluruhannya 85,000 penonton. Nurul Azwan Roya, satu gerak yang kita dapat lihat tadi, bagaimana asakan yang cuba dilakukan. Yang diberikan di situ, itu dia bunga api yang dicampakkan dari penonton ke arah pintu gol Terengganu. Boleh membahayakan pemain-pemain. Dan perkara ini tidak seharusnya berlaku dalam keadaan perlawanan yang besar sebegini, yang boleh mencacat dari kedudukan sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh penyokong Kelantan, kerana di sebelah penyokong Kelantan sekarang ini apa yang terjadi? Kerana Terengganu berkedudukan di situ sekarang ini. Inilah sebahagian dari para penonton. Sudah 3 minit permainan dihentikan. Untuk mendapatkan kepastian sekarang ni pegawai-pegawai keselamatan
2.600 orang pegawai keselamatan mengawal keadaan di stadium. Tapi sememangnya untuk mengawal 85,000 penonton, Ya, bukan satu perkara yang mudah. adalah yang bawa masuk macam-macam. Yang menyeluduk masuk. Sepatutnya para penonton harus faham dan prihatin keadaan begini. Sepatutnya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membahaya dan mengganggu perlawanan. Jatuh. Pengumuman dibuat supaya para penonton tidak melemparkan bunga api atau mercon ke dalam stadium. Waktu senggang begini digunakan oleh Dato' M. Karatu menyatakan sesuatu kepada pemain. Begitu juga dengan penolong jurateh. Santoro berada di situ. Dan inilah Helmi Ramali yang paling hampir dengan situasi tadi. Permainan akan dimulakan semula setelah berhenti kira-kira 4 minit atau 3 minit. Kita mengharapkan tiada insiden yang seperti ini berlaku lagi, yang mana kedua pasukan dan semua orang boleh menumpukan perhatian terhadap perlawanan. Masih sama. Hantar ke tengah. Daud Su berada di situ. Oh, tak percaya. Tak berrampas oleh Mana Mamat. Dikejar oleh Daud Su. Percaya diberikan kepada Syafiq. Atur Joseph Kalangti sekarang ini. Mengatur gerak peluang untuk Joseph Kalangti. Oh. Ditepis oleh Khairul Fahmi. Tendangan Joseph Kalangti. Kalang tadi dapat diselamatkan oleh Khairul Fahmi tadi. Satu serangan yang bahaya daripada pasukan Terengganu. Joseph Kalang, larian solo. Terus merembat dengan cantik. Malangnya dapat diselamatkan oleh penjaga gol pasukan Kelantan. Dan sudut akan diambil oleh Hadi Yahya. 21 Helmi Ramali, pemain pertahanan di sebelah kiri kanan sudah naik ke atas untuk menggunakan ketinggiannya. Hantar di tengah terus kepada Khairul Fahmi Cermat. Apa ditepis oleh Khairul Fahmi? Oh, satu Menarik kejap. tadi, gerakan tadi yang lakukan oleh Joseph Kalang. Tapi dia dibuka ruang begitu luas sebenarnya Ya, betul, untuk melepaskan betul. sepakat. Itu yang saya kata tadi, Joseph Kalang perlu memainkan lebih peranan di separuh masa kedua ini seperti yang kita saksikan tadi. Saya rasa beliau mampu melakukannya lebih kerap. Salahkan Helmi. Kalau hampir pula dia dengan tendang bola. Tendang percuba sebenarnya untuk Terengganu. Nurul Azwan Roya, Mas Lizam, pertahanan tengah bersama Marzuki yang mengawal Nur Syahrul Ibn Talaha. Tanduk oleh Canturu, tanduk oleh Farisham, dapat kepada Joseph Kalangti. Di tengah cantik pergerakan ini, tapi tak percaya tendangan yang cuba dilakukan tadi oleh Ismail Faruqi. Betul jadi situ. Zubir Azmi dari pasukan Harimau Melaya. Jatuhkan di situ Izwan Salahuddin. Menjatuhkan Izwan Salahuddin tadi. Saya rasa dia mungkin dipanggil untuk pasukan Harimau. Ya, Usianya baru 20 tahun. ya benar. Mempunyai Sekali potensi yang besar kalau kita lihat. Izwan Salahuddin kepada Nur Syahrul Ibn Talaha ke tengah mencari Bani Razi dihalang. Mana Mamat nampaknya bermain di bawah sedikit sekarang ini. Ya, beliau bermain sebagai backup striker daripada Adi Yahya tadi dan bila berada dalam keadaan bertahan, itu yang diarahkan oleh jurulatih untuk membantu barisan pertahanan. Di antara cantik terus pada Daud Su tapi dikeluarkan oleh Marzuki Yusof. Farisham. Bola kembali di tengah.
Cantoro tidak percaya, dapat kepada Joseph Kalangti sekarang. Di depannya di situlah Hadi. Joseph Kalangti kehilangan bola, teruskan ke pengadil. Silang yang dihantar, terus dapat diselamatkan oleh Helmi. Pergerakan cantik sekali lagi, Mana Mamat. Mana memberikan pada Helmi tadi. Dilakukannya. Nurul Izwan Roya sekarang dilepas dari kawalan. Nur Syahrul dan Talha sudah masuk dalam kawasan penalti. Masih lagi Nurul Izwan Roya cuba berhati-hati, akhirnya percaya disekat di situ oleh Mas Lizan. Masih lagi Kelantan mengata kerak Cantoro. Tendangannya pula terkena Ismail Faruqi. Bertahan dengan baik sekat ini pertahanan pasukan Terengganu. Dikejar oleh Izwan. Hantaran untuk pasukan Kelantan. Zubir Azmi cuba mengawal Izwan Salahuddin. Pada kali ini tidak ada siapa di situ. Terbiar hantaran yang dilakukan oleh Asyari. Pertukaran yang pertama, kalau kita lihat Kelantan akan melakukan pertukaran menggunakan Izwan Salahuddin akan dikeluarkan. Izwan Salahuddin dikeluarkan dan Ramzul dibawa masuk. Dari Ramzul adalah merupakan rakan kepada Nur Syahrul dan Talha di bagian serangan. Ya, ini bermakna Nurul Azan Roya akan bertindak di depannya. Membantu Nur Syahrul di bagian serangan. Ini dia Nurul Azan Roya. Saya rasa mungkin Ramzul akan bertindak sebagai striker utama dan Nur Syahrul akan bertindak di bawah sedikit. Ya, mungkin juga sebagai feeder. Kadang kalau kita lihat sepanjang permainan separuh masa kedua ini, Nur Syahrul jarang sekali mendapat bola. Ternyata saja kehilangan arah, mungkin disebabkan dikawal rapi oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Terengganu. Dan takat ini saya rasa pertahanan Terengganu bermain dengan baik mengawal keadaan serangan pasukan Kelantan. Sarbina Alawi akan membataskan pergerakan Nur Syahrul tadi. Paksa merapi tekanan Ramzul dan Nur Syahrul pula sekarang ini. Subra menaduk dari belakang. Ini dari Ramzul, lepas. Gerak menarik yang dilakukan oleh Ramzul. Di depannya Ismail Faruqi. Hantar ke tengah. Syakir. Untuk Cantoro. Cantoro lepas dari kawalan. Cantoro mencoba. Saya rasa terkena Marzuki. Seperti terkena Marzuki. Tendangan gol kata penjaga garisan. Menagil itulah marah sedikit Cantoro tadi. Tendangan gol walaupun terkena Jubil tadi. Cantoro. Subramanian pula mengalami krem ataupun kecederaan. Apakah dia akan diganti? Seorang lagi pemain simpanan yang berada di bangku simpanan, pemain di bagian pertahanan untuk pasukan Rizal Fahmi. Mereka punya Rizal Fahmi Rosid. Rizal Fahmi Rosid. Ada pilihan tepat. Perbincangan antara twin striker untuk Terengganu, Hadi Yahya dan Mana Mamat. Hadi Yahya juga agak tenggelam di separuh masa kedua ini. Kemungkinan juga kurang mendapat bola yang baik. Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kelantan berangkat turut sama ialah ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang yang juga timbalan Presiden FAM selain daripada Menteri Besar Kedua-dua Negeri. Cantoro, Syakir, Nur Syahrul. Lepas Nur Syahrul dan Talha tidak. Kawalan berjaya dilakukan oleh Syafiq. Mas Rizam kepada Rasyafiq semula. Rasyafiq cuma dirampas oleh Ramzul. Cantik pergerakan ini. Kelantan mula mengatur gerak. Nurul Azan Roya diberikan
diarahkan ke Ramsul. Terlepas dari kawalan penjaga gol. Sayang sekali. Ramsul Zaini hampir-hampir dapat melakukan sesuatu. Terlepas Kesilapan daripada penjaga gol itu tadi, walaupun ada satu gerakan yang menarik, tetapi gagal disudahi kerana bola tersebut terkena Ismail Faruqi tadi. Ya, Ismail Faruqi menyelamatkan keadaan itu, memberikan terangan sudut untuk pasukan Kelantan dari Nurul Azwan Roya. Satu lorongan yang baik daripada Nurul Azwan Roya tadi. Kesilapan penjaga gol. Ya. Menghadapi terangan sudut. Sudah menampan. Kia, tapi tak ada siapa di situ dan terus dibiarkan. Hampir-hampir Kelantan memecah kebuntuan mencari gol. Perlawanan telah berlangsung mengikut masa 68 minit, tetapi sebenarnya ditolak 5 minit tadi kerana berehat akibat Ismail leza. Faruqi dikeluarkan. Ismail Faruqi dikeluarkan dan dibawa masuk pemain nomor 18, iaitu pemain Nordin alias. Pemain midfield diganti dengan pemain midfield juga, saya rasa. Ya, Nordin alias pemain midfield. Pemain midfield. Nampaknya Irfan mahukan tenaga baru. Helmi. Jadi Nordin sekarang berganti dengan Syafiq. Kelantan kembali menyerang. Nurul Azwan Roya dapat diberikan kepada Ramsul. Mencari ruang sekarang ini, tak lepas. Dia diasak di situ oleh Mas Lisam untuk memberikan tendangan percuma. Kita perhatikan bagaimana asakan yang coba dilakukan oleh Ramsul Zaini. Pemain muda banyak direhatkan. Dia mencarikan 2 gol untuk Piala FA bagi pasukan Kelantan. Ramsul adalah juga seorang penyerang yang bahaya. Dia susuk badan yang baik, tegap dan juga pantas. Ya. 2 gol ketika menewaskan Selangor di Shah Alam. 5-1. Sarul Petri ke depan, tantukan nipis. Akhirnya dikeluarkan di situ oleh Marzuki Yusof, Mas Lizam. Bagaimana di tengah kawalan yang coba dilakukan, dia tak jadi untuk melakukan asakan keras. Bagaimana dengan Cancuru sekarang ini mengatur gerak serak kat tengah, dapat dikawal oleh pertahanan. Kuning di situ dan kad kuning dilayangkan kepada Daudsu. Kad kuning keempat bagi perlawanan ini, yang kedua untuk pasukan Kelantan setelah Faris Ismail. Asakan yang dilakukannya terhadap Zubir Azmi daripada belakang yang biasa yang agak keterlaluan, yang menghasilkan beliau menerima kad kuning. Acari agak tercedera. Diharap beliau mampu bangkit dan bermain kembali, walaupun tackle yang diterima tadi agak keras dan kuat. Zubir Azmi, pemain pertahanan di sebelah kiri pasukan Terengganu. Mereka ada Roni Harun yang boleh menggantikan tempat itu, atau Hasbizam Kamarudin yang juga boleh menggantikan tempat itu seandainya Zubir, pemain dari pasukan Harimau Muda Negara, tidak dapat meneruskan permainan secara setia. Bagaimana kali ini? Satu tackle bahaya dari Syakir. Syakir Syahri. Dia juga dipanggil oleh Ki Raja Kapal. Satu tackle bahaya dilakukannya. Perhatikan. Terus ke kaki Mana Mamat. Di kaki beliau, tackle yang dilakukan oleh Syakir tadi. Syakir dipanggil untuk pasukan kebangsaan. Dulu bermain untuk pasukan My Team. Ya, sebelum bersama dengan pasukan Kelantan. Yahya nampaknya kurang efektif separuh masa yang kedua. Tidak nampak beliau di separuh masa kedua ini kurang mendapat bola ataupun gerakan-gerakan kurang mencari beliau untuk tidak seperti separuh masa yang pertama tadi. Mas Lizam
Biarkan saja oleh pertahanan pasukan Kelantan. Nomor 18 Nordin Alias yang masuk menggantikan Ismail Faruqi. Gantingannya nomor 7 Rasyafiq Alwi, pemain yang pernah bermain untuk Kuala Lumpur. Ya, menang untuk Kuala Lumpur. Dia berasal dari Sarawak, Dari Sarawak juga. sama dengan Joseph Kalangti. Untuk mengisi kekosongan di tengah Terengganu yang ditinggalkan oleh Zairo khususnya. Kedatangan Adi Ratsi. Zubir Azmi. Keluar lagi dari Ramsul, memberikan tendangan sudut untuk pasukan Kelantan. Terkena pemain Terengganu tadi. Kita masih menunggu-nunggu gol yang pertama untuk malam ini. Masih lagi belum pasukan masih lagi belum ditembusi. Ini tendangan sudut yang keempat untuk Kelantan. Nurul Azan Roya yang akan melakukan tendangan. Mencari hujung sana, ditaruh keluar oleh Marzuki. Daud Su untuk Nurul Azan Roya, hantar ke tengah, percaya ditanduk oleh Mas Lizam. Terus dapat kepada Asyari yang dicabar di sini oleh Nurul Azan Roya. Manaf. Syakir. Kartu kuning. Syakir harus berhati-hati. Dah 2 kali betul-betul beliau melakukan kesalahan. Kartu kuning yang kelima untuk perlawanan ini, yang ketiga untuk pasukan Kelantan. Ya. Syakir, 2 situasi yang hampir sama dilakukannya. Kali ini agak lambat sedikit tackle yang Kartu kuning yang pertama untuknya tadi dibiarkan oleh pengadil. Kali ini kartu kuning dilayangkan. Syakir. Asyari. Tanda keluar oleh pertahanan. Tendangan dilakukan oleh penjaga gol. Subra dapat kepada Asyari, dirampas oleh Canturu. Canturu hantar ke depan. Marzuki Sofula hantar kawasan Kelantan. Mereka main tandukan di sini. Subra ditanduk oleh Mas Lisa. Joseph Kalangti dapat bersubra lagi. Bergerak cantik Syakir sekarang ini, nanti rakan-rakan. Nur Syahrul turun ke bawah dan sekarang marah Nurul Azman Royang untuk hantar ke tengah. Bagaimana? Tak percaya Ramsul. Satu hantaran lintang yang baik daripada Nurul Azman Royang, tetapi tidak ada penyerang pasukan Kelantan atau pemain Kelantan untuk menyambut hantaran tersebut. Cantik saya rasa. Ya, Ramsul di situ tak kena. Dia dah ke depan. Di belakangnya Mahdi Yusof, tapi di belakang lagi penjaga gol yang terus menyelamatkan keadaan. Rasyafiq cuba memberikan kepada Hadi. Baslizam tanda oleh Subra. Manaf bola kepada Manaf, dikeluarkan lagi oleh pertahanan pasukan Kelantan. Helmi pula sekarang ini untuk Terengganu. Kemana hantaran yang dilakukan Helmi? Syakir sekarang ini naik ke atas, hantaran cantik diberikan kepada Nurul Azan Roya. Mara Nurul Azan Roya, dan kali ini cantik. Nurul Azan Roya Menjadikan gol pertama malam ini, larian solo yang beliau lakukan untuk menarik satu kemahiran individu yang menarik, Razif. dan beliau menerima hantaran juga, hantaran yang baik dan memecah kemusuhan pada malam ini. Akhirnya tewas Sarbini Alawi. Lampungan yang dilakukan
dilakukan oleh Nurul Azhar Roya. Cukup cantik dari jaringan dan juga larian. Cantik. Beliau menerima bola daripada Syakir Syahri tadi. Langsung membuat sedikit chip dan melepasi jangkauan Zarbini. Tak percaya dikejar oleh Helmi Ramli. Cantik pemuda yang beliau lakukan. Dengan kaki kiri diangkatnya. Terpercaya di situ. Melihat kedudukan penjaga gol dan beliau mampu untuk membuat keputusan dengan baik. Dari Nurul Azhar Roya menggembirakan Julia Cantik Mahmudia. hantaran, cantik larian Tuanku Sultan Kelantan oleh Nurul Azwan tadi. Begitulah jaringan. Minit ke-80 yang mana Minit ke-80 tapi sebenarnya minit hampir, ke-35. tapi masih lagi ada masa Terengganu untuk melakukan sesuatu. Walaupun mereka agak bermain dengan baik setakat ini. Sekali lagi ulang tayang bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Syakir. cantik. Dikejar oleh Nurul Azhar Roya, dicabar di situ oleh Helmi, tapi sungkitan yang dilakukan dengan kaki kiri oleh Nurul Azhar Roya memisahkan dua pasukan sekarang ini. Kelantan 1, Terengganu 0. Kelantan mencari kejuaraan setelah sebelum ini mereka meraih kejayaan Piala Malaysia dan kemudian mereka juga berjaya dengan Piala Sumbangsih ataupun perlawanan Sumbangsih, diikuti oleh Piala Emas Raja-Raja dan kini mengejar pula Piala FA dan dijangka akan meraih Liga Super. Seandainya dua lagi perlawanan memihak Ini kepada adalah mereka. masa kebangkitan ataupun kegemilangan bola sepak Kelantan yang mana telah beberapa tahun kebelakang ini mereka sering saja bermain dalam final, memenangi kejuaraan yang mana amat penting untuk mereka meraihkan segala kejayaan yang mereka terima. Tapi harus diingat ada 15 minit termasuk masa yang Hentikan tadi. diluangkan tadi kepada pasukan Terengganu untuk melakukan sesuatu. Kecualilah kalau gerak set piece ini boleh menghasilkan satu lagi gol. Nurul Azhar Roya di tengah, bagaimana kali ditajukkan. Tak percaya walaupun Pia melakukan tajukan sebentar tadi. Satu hantaran kalau kita ingat lihat ulang tayang, hantaran Syakir Syahri di belakang Helmi Remili yang begitu cantik sekali, yang gagal dipintas oleh Helmi. Saya menyatakan Mahdi teringat pemain Kelantan dahulu. Mazuk Yusof, ketua pasukan Terengganu. Kita tidak tahu jika Canturu dapat melepasi Bazuki tadi, mungkin satu lagi peluang untuk menjadikan gol. Sekali lagi ulang tayang bagaimana gerak yang dilakukan Nur Syahrul melepaskan diri dari kawalan, tapi tendangan liritnya diselamatkan oleh penjaga gol Zarbini Alawi. Akan mencoba untuk pasukan Kelantan. Terus kabar Zarbini. Canturu jatuh mana Maman. Bergerak sekarang ini pasukan Terengganu. Terus kepada Asyari, di depannya Daud Su. Asyari ke tengah, tidak siapa pemain, ada berada di hujung sana. Hadi ke tengah semula, dapat dikawal oleh Nur Syahrul. Terus kepada Nurul Azhar Roya, terpaksa dikejar oleh Helmi Ramli. Percaya diberikan kepada Pia. Pia hantar kepada Canturu. 5 pemain pertahanan Terengganu sudah berada di bawah. Canturu cuba melepaskan sepakan, terhalang dikawal oleh Syafiq. Ruang sekarang ini untuk pasukan Terengganu mengatur serang balas. Sekali lagi dirampas. Nordin hantar lagi ke depan dan terus kepada Khairul Fahmi penjaga gol. Sobra menyatakan sesuatu, perlu menukar pemain saya rasa, dari isyarat yang ditunjukkannya. Dia kejar otot. Dia meminta diberikan rawatan tadi. Mungkin krem. Ya. Dan
saya rasa Terengganu perlu menukar, memasukkan pemain penyerang yang baru yang lebih bertenaga untuk memecah ataupun membantu mereka. Ada pertandingan Hafiz Sabri Wahab. Isyarat yang diberikan oleh Subramaniam bahawa beliau tidak dapat meneruskan permainan yang mana beliau ingin ditukarkan. Itulah isyarat yang dikatakannya. Saya rasa mungkin sekarang ini Kelantan siap sedia untuk memasukkan pemain pertahanan di bahagian tengah. Apakah yang menjadi pilihan ialah 17 Rizal Fahmi Rosid, antara gelisah Irfan Bakti. Sayang sekali bagi Sarbini Alawi. Sambil kita menyaksikan sekali lagi peluang kedua untuk pasukan Kelantan yang cuba disudahkan dan Syahrul diselamatkan oleh Sarbini Alawi setelah jaringan yang dilakukan tadi oleh pemain di bahagian midfieldnya, yaitu pemain di bahagian sayap Nurul Azwan Waya. Jadi Subra mungkin ditukarkan. Subra dikeluarkan. Ya, digantikan oleh Terengganu juga mengeluarkan Abdul Hadi Yahya dan memasukkan pemain nombor 23 iaitu Muhammad Rizal Zarif Fahmi Hasna. masuk 23 Muhammad Zarif. Oh, Zarif Hasna dia masuk. Zarif merupakan seorang pemain midfield. Jadi pertukaran kedua untuk Terengganu tidak mempunyai banyak masa lagi kerana mereka harus melakukan sesuatu untuk menyamakan kedudukan. walaupun jam menunjukkan 91 minit, tetapi harus diingat tadi permainan dihentikan kira-kira 5 minit. Masih ada peluang lagi dengan tambahan masa ataupun masa kecederaan yang diberikan oleh pengadil. Mungkin mempunyai 7 atau 8 minit lagi. Terengganu cuba untuk mengatur langkah sekarang ini menyamakan kedudukan. Tendangan percobaan untuk mereka. Mahdi Yusof sudah naik ke atas. Marzuki Yusof, maafkan saya. Marzuki Yusof sudah naik ke atas sekarang ini. Lagi pancaran laser menuju Joseph Kalangti. Bagaimana kali ini? Terkena palang gol, tandukan daripada Marzuki Yusof tadi cantik. Marzuki, dia paling tinggi, melonjak sedikit dia di udara. Sekali lagi ulang tayang dari Marzuki. Kena palang. Ya, Kelantan diselamatkan oleh palang. Tendangan sudut. Joseph Kalangti mencari Marzuki sekali lagi tadi. Keluarkan kali ini. Pasukan Terengganu terus mengatak di minit-minit akhir permainan ini. Seorang lagi pemain Kelantan terbaring. Saya rasa ini adalah teknik untuk melengah-lengahkan permainan. Mengganggu rentak permainan pasukan Terengganu. Joseph Kalangti, perhatikan di sini bagaimana tandukan melepasi jangkauan Khairul Fahmi, tetapi diselamatkan oleh palang gol. Syakir Kejang Otot dikeluarkan sekarang ini untuk diberikan rawatan di lapangan. Ada sesuatu yang dibicarakan oleh Manaf dan juga Nafiz Abdul Wahab. Pertukaran pemain nombor 5. Berapa lama masa lagi pemain masa? Karani Roza dibawa masuk. Jadi tidak ada pertukaran sebenarnya di bahagian posisi, karena Khairan juga adalah merupakan pemain di bahagian midfield. Ya. Midfield kepada midfield. Itu juga Rizal Fahmi tadi mengatakan Subramaniam. 4 minit masa tambahan. 4 minit masa tambahan diberikan bermana.
Empat minit tadi diberikan tangguhan masa akibat dari perlawanan dihentikan pada minit ke-50, 52 tadi. Jadi sekarang mereka menjalani masa tambahan 4 minit sebelum menentukan apakah Kelantan mencipta sejarah baru memenangi Piala FA untuk kali pertama atau Terengganu dapat menyamakan kedudukan mengajak bermain dalam masa tambahan sebagaimana 4 dari 5 perlawanan akhir yang berlangsung sebelum ini, yang kemudian disudahi dengan tendangan penalti. Yang paling gelisah Irfan Bakti. Ya, dia mengarahkan pemain-pemain beliau untuk naik ke atas tadi apabila Terengganu menyerang. Ramsul ditolak oleh Nordin Alias. Masa sekarang bersama pasukan Kelantan. Zubair. Peluang untuk lontaran bagi pasukan Kelantan. Ini ada Zubair Azmi, pemain muda. Nur Syahrul Ilan Talaha. Kehilangan bola, Daud Su bagi semula kepada Nur Syahrul. Dia kawal sekarang ini, Nur Syahrul masih lagi mengawal. Akhirnya ditolak di situ oleh pemain 16 Zubair Azmi, memberikan tendangan percuma kepada pasukan Kelantan di luar kotak penalti dalam waktu kecederaan. Oh, tolakan dilakukan oleh Zubair. Jadi satu lagi set piece untuk pasukan Kelantan di luar kotak penalti. Ini wajah Zubair Azmi, pemain muda, cukup berpotensi. Nur Syahrul sekarang ini dengan bola. Kalau kita lihat Azbul ya, pemain-pemain Kelantan ni walaupun mereka asal dari Kelantan, kebanyakannya mereka bermain dengan tim luar. Sejak kebelakangan ini mereka kembali bermain untuk Kelantan, seperti Nur Syahrul sebelum ini bermain dengan My Team, Nurul Azwan bermain dengan UAFC, Dausu bermain dengan UAFC. Kebanyakan mereka bermain di luar. Tapi Nur Syahrul dari Terengganu. Ya. Tapi duduk di sempadan antara Kelantan dan Terengganu. Sempadan, tapi beliau lebih berminat bermain untuk Kelantan. Satu lagi tendangan percuma untuk pasukan Kelantan, masa untuk melengahkan masa. Ya, betul. Masa sekarang berpihak kepada pasukan Kelantan. 3 pemain berada di situ. Tidak Nurul Azwan Roya. apa yang boleh dilakukan oleh pemain-pemain Terengganu. Nur Syahrul, lontaran untuk pasukan Terengganu. Tamparan yang dilakukan, Farisha menyelamatkan keadaan. Ramsul hantar ke depan terus. Bagaimana kali ini peluang untuk pasukan Terengganu? Akhirnya percaya. Oh, cantik jaringan yang dilakukan di situ. Abdul Manap Mamat menyamakan kedudukan di minit-minit akhir baru masa kedua, dan sudah pasti saya rasa perlawanan akan berlanjutan ke masa tambahan. Mamat menyamakan kedudukan 1-1. Pada waktu kecederaan, jaringan dilakukan minit ke-93 sebenarnya perlawanan. Kita perhatikan terupas yang baik, Manap terus tanjukan sendiri. Oh, gol sendiri dilakukan oleh Daud Su. Gol sendiri Daud Su menjadikan kedudukan 1-1. Tak percaya dia mengeluarkan bola. Tandukannya menggegar jaring sendiri. Daud Su. Kerana berada di belakangnya dua pemain pasukan Terengganu. Tidak dapat melakukan apa-apa kerana larian beliau telah menuju ke dalam pintu gol. Seripar ke bagi dengan Tuan Agong. Cuba untuk menanduk bola itu keluar, tetapi malangnya masuk ke gawang sendiri. Jadi 1-1 kedudukan sekarang. Dan tamat
paruh masa tamat kedua. permainan sepenuhnya 90 minit. Bermakna Daud Su memberikan gol kepada Terengganu yang menjadikan masa tambahan terpaksa diadakan. Ya, benar. Satu permainan rancak. Satu Nampaknya kesudahan yang dramatik pada saya di akhir-akhir permainan ini, kerana ketidakpuas hati tak berputus asa pemain Terengganu yang menghasilkan gol tadi. Okey, sebelum masa tambahan kita berehat dulu seketika.